Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada selaku pensyarah kami iaitu Ustaz Muhammad Ali bin Muhammad Yusof, iaitu pensyarah bagi subjek pentadbiran harta pusaka di Malaysia. Okey, untuk pembentangan pada kali ini kami telah bersepakat memilih tajuk berkaitan kaedah tuntutan harta sepencarian dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam di Malaysia. Sebagai seorang isteri, Islam telah memberinya hak untuk melindungi dirinya daripada ditindas dan didera oleh suaminya. Secara hukum Islam, hak isteri ke atas suami dibahagikan kepada dua jenis, iaitu hak yang pertama, hak harta seperti mas kahwin, nafkah dan tempat tinggal. Manakala hak yang kedua adalah hak-hak yang bukan harta, seperti mendapat keadilan dalam hal giliran di antara para isteri, diperlakukan dengan baik dan juga tidak dikasari. Okey, di sini terdapat beberapa hak isteri berkaitan dengan hak harta seperti mas kahwin, nafkah, wasiat, hadiah kerana diceraikan iaitu mut'ah, dan harta warisan yang hukumnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun terdapat satu jenis hak harta yang diperolehi oleh wanita dan bukan daripada jenis harta-harta yang disebutkan tadi. Oleh itu, apakah harta yang dimaksudkan ini? Maka harta ini adalah hak wanita jika berlakunya perceraian, kematian maupun perkahwinan yang kedua. Hak harta inilah yang dikenali dengan istilah harta sepencarian atau harta bersama yang dihasilkan oleh suami isteri semasa mereka dalam tempoh perkahwinan. Jenis harta inilah yang memerlukan penjelasan maksudnya dalam undang-undang konvensional maupun di hukum Islam. Seterusnya saya akan menyambung tentang maksud harta sepencarian. Okey, istilah harta sepencarian bermaksud harta yang diperolehi semasa tempoh perkahwinan di mana kedua-dua pasangan telah menyumbang dan mengambil bahagian dalam mengumpulkan dan menguruskannya sama ada secara langsung atau tidak langsung. Harta ini diagihkan dengan kadar tertentu mengikut jumlah sumbangan dalam pengumpulan harta itu oleh pasangan. Seterusnya, M.B. Hooker yang merupakan antara sarjana terawal barat yang menulis tentang undang-undang keluarga di Malaysia telah mentakrifkan harta sepencarian sebagai harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri dalam masa perkahwinan. Bagaimana yang telah diketahui bahawa harta sepencarian merupakan salah satu daripada perkara yang berada di bawah bidang kuasa agama negeri-negeri yang berada di bawah Senarai 2, Senarai Negeri. Pada masa kini, seluruh negeri di Malaysia telah memperuntukkan secara jelas berkaitan dengan harta sepencarian di dalam enakmen negeri masing-masing. Oleh yang demikian, enakmen negeri-negeri telah memberikan takrif yang jelas terhadap harta sepencarian ini. Kebanyakan negeri-negeri telah mentakrifkan harta sepencarian di dalam undang-undang keluarga Islam masing-masing. Di negeri Kelantan, enakmen undang-undang keluarga Islam telah mentafsirkan harta sepencarian adalah harta yang diperolehi secara bersama oleh suami atau isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Sementara itu, enakmen pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan pula telah mentafsirkan harta sebagai semua harta alih dan harta tak alih termasuk wang, kepentingan, aset dan hak-hak kepunyaan yang lain. Istilah sepencarian pula ditafsirkan sebagai harta yang diperolehi suami dan isteri dari usaha modal bersama. Secara umumnya, harta sepencarian itu mestilah merangkumi beberapa elemen perolehan harta sesebuah pasangan tersebut, iaitu harta tersebut diperolehi semasa berlangsungnya tempoh perkahwinan sesebuah pasangan.
Ini bermakna harta pusaka dan harta yang diperolehi sebelum daripada perkahwinan tidak dianggap sebagai harta sepencarian. Yang kedua, harta yang diperolehi sebelum daripada perkahwinan tetapi harta tersebut dapat dikembangkan di dalam tempoh perkahwinan sesebuah pasangan adalah dianggap sebagai harta sepencarian dan wujudnya sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung daripada suami atau isteri dalam memperolehi harta tersebut. Seterusnya ialah dalil berkaitan harta pusaka. Para ulama fiqh klasik tidak menyebut harta untuk perempuan ini yang dikenali dengan harta sepencarian dalam perbincangan bab-bab fiqh munakahat atau bab lain dalam buku fiqh mereka. Oleh itu, tidak disebut istilah harta sepencarian dan tiada penjelasan mengenainya. Isu ini dianggap isu baru dalam bidang perundangan Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Nusantara. Dalam bidang fiqh, ulama kontemporari telah menetapkan dasar yang sah dan dalil yang kuat dalam mengiktiraf serta menerima harta sepencarian ini. Justeru, fatwa-fatwa telah menjelaskan tentang kebenaran dan status harta sepencarian di bawah undang-undang Islam dan diamalkan dalam undang-undang keluarga Islam di negara ini. Di antara dalil dan asas kebenaran mengamalkan hak harta sepencarian ini dalam perundangan Islam dan kesahihannya sebagai undang-undang Islam yang perlu diikuti adalah yang pertama, dalil uruf atau adat al-adat
Baru dapat disimpulkan bahawa amalan pembahagian harta sepencarian akan membawa kebaikan kepada wanita dan menjaganya dari keburukan yang mungkin berlaku selepas itu. Oleh itu, Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia merujuk dan menggunakan dalil uruf dan adat ini ke atas isu hukum harta sepencarian dan menjadikannya undang-undang yang berkuat kuasa di Mahkamah Syariah dan disokong dengan fatwa mufti di Majlis Fatwa Negeri maupun kebangsaan. Yang ketiga ialah dalil Al-Quran, iaitu firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud bagi lelaki mempunyai bahagian dari apa yang mereka peroleh dan wanita mempunyai bahagian dari apa yang mereka perolehi. Ayat ini adalah dalil umum diharuskan pembahagian harta sepencarian, iaitu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tafsiran secara umum dari ayat ini dapat difahami dan dijadikan sebagai dalil harta sepencarian walaupun tidak disebut secara terperinci. Para penggubal Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia merujuk kepada kesimpulan dan tafsiran umum dari makna ayat ini tentang hukum harta sepencarian yang diperlakukan oleh mufti-mufti semua negeri di Malaysia dalam fatwa-fatwa mereka. Berdasarkan kepada fakta ini, pembahagian harta sepencarian yang menggunakan uruf atau adat adalah asas hukum telah dijadikan sebagai satu undang-undang yang berkuat kuasa dan diiktiraf oleh Mahkamah Syariah di Malaysia secara rasmi. Okay, setelah kita ketahui berkaitan dengan dalil-dalil harta sepencarian, mari kita lihat berkaitan dengan pandangan Majlis Fatwa Malaysia mengenai harta sepencarian ini. Okey, pandangan yang pertama berkaitan dengan jawatan kuasa Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Yang pertama, apa-apa yang diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya secara sah ataupun melalui pengiktirafan daripada pemberi adalah harta milik penerima. Manakala yang kedua, rumah dan perabotnya pada asalnya adalah milik suami kecuali ada bukti yang bahawa dia memberinya kepada isterinya atau ia adalah milik peribadi si isteri. Dan yang ketiga, mas kahwin, pakaian, nafkah pada asalnya adalah hak isteri. Kita lihat kepada pandangan fatwa yang kedua, iaitu Jamaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, iaitu tuntutan harta sepencarian oleh pasangan yang masih hidup seperti isteri meminta harta ini daripada suaminya adalah dibolehkan, sama ada tuntutan ini adalah kerana perceraian ataupun kematian. Yang kedua, tuntutan harta sepencarian oleh pewaris pasangan, iaitu isteri yang telah meninggal seperti anak-anak atau pewaris lain yang menuntut dari suami adalah boleh, sama ada tuntutan ini disebabkan penceraian ataupun kematian. Yang ketiga, jumlah tuntutan untuk hak harta ini oleh si mati atau pewarisnya adalah bergantung kepada keputusan Mahkamah Syariah. Okey, pandangan yang ketiga oleh Majlis Fatwa Negeri Perlis. Majlis Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan keputusan berkaitan dengan takrifan harta sepencarian, iaitu harta yang diperoleh daripada kedua pasangan termasuk anak-anak yang terlibat dalam perolehan harta. Pembahagian harta tersebut adalah berdasarkan jumlah sumbangan dan penyertaan pasangan dalam perolehan harta. Dan fatwa yang keempat adalah daripada Majlis Fatwa Negeri Selangor. Majlis Fatwa Negeri Selangor ini telah mengeluarkan keputusan fatwa berkaitan dengan harta sepencarian adalah seperti yang berikut, iaitu yang pertama, harta sepencarian selepas kematian seseorang daripada pasangan dalam undang-undang perkahwinan di negeri Selangor boleh dibahagikan kepada suami atau isteri sebelum mengagihkan harta warisan dan selepas membayar hutang si mati.
Dan yang kedua, pembahagian harta sepencarian mestilah berdasarkan jumlah sumbangan daripada kedua-dua pasangan, sama ada langsung ataupun tidak langsung. Dan yang ketiga, pembahagian harta sepencarian ini adalah melalui perintah mahkamah. Okey, berdasarkan keputusan ini dapat kita ketahui bahawa Majlis-Majlis Fatwa Negeri di Malaysia telah mengiktiraf status hukum harta sepencarian ini dan ia boleh dibahagikan jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arisyahanim binti Muhammad Noor, nombor matrik 047397. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya dengan menerangkan langkah-langkah menuntut harta sepencarian. Jadi langkah yang pertama ialah harta sepencarian ini boleh dituntut oleh suami ataupun isteri. Langkah yang kedua, proses tuntutan harta ini mesti dibuat di Mahkamah Syariah negeri setempat. Langkah yang ketiga, Mahkamah Syariah mempunyai keputusan ke atas perintah membahagi harta sepencarian ini setelah berlaku putusnya ikatan perkahwinan. Langkah yang keempat, Mahkamah memberi penjelasan kepada pasangan mengenai beberapa perkara sebelum memutuskan pembahagian harta sepencarian dengan kadar tertentu untuk suami atau isteri mengikut bahagian masing-masing. Langkah kelima, penuntut harta sepencarian perlu mengesahkan kesahihan ikatan perkahwinannya dan telah didaftarkan di Jabatan Agama setempat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri. Langkah terakhir, penuntut harta sepencarian hendaklah mengemukakan bukti atau dokumen yang menunjukkan kewujudan harta yang dituntut semasa tempoh. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kaedah penentuan kadar pembahagian harta sepencarian. Jadi, kadar pembahagian harta sepencarian adalah berdasarkan takat sumbangan yang diberikan oleh satu-satu pihak itu dan ia juga akan ditentukan oleh mahkamah berdasarkan faktor-faktor yang berikut. Faktor yang pertama ialah takat sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja dalam memperoleh harta tersebut. Faktor yang kedua ialah apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat kebaikan mereka bersama ataupun usaha bersama sahaja. Yang ketiga, keperluan anak-anak yang belum dewasa dalam perkahwinan itu. Seterusnya ialah cara pembahagian harta sepencarian dan ia terdapat 5 cara. Cara yang pertama ialah secara suluh ataupun pengantaraan. Cara yang kedua ialah secara bayaran balik. Cara yang ketiga ialah secara penjualan. Dan yang keempat ialah secara dibahagi dua. Dan yang kelima ialah pertimbangan mahkamah dengan mengambil kira kadar yang munasabah dan takat sumbangan pihak itu. Seterusnya ialah kaedah tuntutan harta sepencarian orang Islam di Malaysia. Tuntutan harta sepencarian ini boleh dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah oleh suami atau isteri ataupun ahli waris. Dan tuntutan ini boleh dilakukan apabila berada dalam 3 keadaan. Yang pertama ialah semasa perkahwinan ataupun semasa tuntutan poligami. Yang kedua ialah selepas penceraian dan yang ketiga ialah selepas kematian suami ataupun isteri. Jadi, dalam keadaan yang pertama iaitu semasa perkahwinan atau semasa tuntutan poligami, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan bahawa isteri boleh memohon perintah daripada mahkamah supaya diadakan terlebih dahulu pembagian harta sepercarian sebelum permohonan poligami disahkan. Yang seterusnya ialah selepas perceraian. Bagi tuntutan selepas perceraian, Seksyen 122 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 misalnya memperuntukkan bahawa mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk memerintahkan pembahagian harta sepercarian apabila mahkamah itu membenarkan lafaz cerai atau perintah perceraian. Oleh itu, mahkamah hanya berbidang kuasa membicarakan kes harta sepercarian di mahkamah di negeri di mana perceraian berlaku dan didaftarkan. Seterusnya ialah tuntutan selepas kematian pihak suami ataupun isteri. Bagi tuntutan selepas kematian, meskipun tiada peruntukan khusus yang membolehkan mahkamah membahagikan harta sepencarian sekiranya akibat kematian,
Namun Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 18 April 2005 telah memutuskan seperti berikut. Yang pertama, harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak dalam perkahwinan di negeri Selangor boleh dibahagikan kepada suami atau isteri sebelum difaraidkan, termasuk setelah dilepaskan tanggungan si mati. Yang kedua ialah pembahagian harta sepencarian tersebut hendaklah diberikan mengikut takat sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dari kedua-dua belah pihak. Yang ketiga ialah persetujuan pembahagian hendaklah dibuat melalui perintah mahkamah. Akhir sekali, kesimpulan daripada pembincangan kami yang bertajuk Kaedah Tututan Harta Sepencarian dalam Pentadbiran Harta Pusaka Orang Islam di Malaysia ialah dapat dijelaskan bahawa isu pembahagian harta sepencarian ini dapat disimpulkan kepada beberapa perkara penting. Antaranya, harta bersama pasangan suami isteri yang dikenali dengan nama harta sepencarian adalah hak harta yang dimiliki oleh salah seorang pasangan, terutamanya isteri yang diperolehi selepas berlaku putusnya ikatan perkahwinan, sama ada disebabkan perceraian, kematian pasangan atau suami berkahwin dengan isteri kedua. Proses tututan harta sepencarian adalah menerusi mahkamah. Pembahagian harta ini adalah berdasarkan keputusan mahkamah mengikut jumlah sumbangan pasangan dan kadar pembahagian adalah separuh atau sepertiga daripada harta pasangan. Sekiranya kedua pasangan ingin menyelesaikan pertikaian berkaitan dengan pembahagian harta ini melalui cara lain selain daripada mahkamah, mereka boleh memilih prinsip perdamaian ataupun suluh dan sebagainya. Pencerahan dan pengajaran kepada masyarakat tentang agama Islam khasnya yang berkaitan dengan harta sepencarian amat penting kerana dapat memudahkan urusan masyarakat jika berlaku perselisihan di antara mereka, supaya mereka dapat mencari penyelesaian hukum yang sesuai dan disokong dengan dalil-dalil syarak yang betul.